berada dalam satu majlis perkongsian ilmu yang mudah-mudahan memberi manfaat kepada diri saya yang cakap di depan ni, dan juga kepada tuan-tuan dan puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan dengan kesihatan, keafiatan itu juga dapat kita melaksanakan ibadah puasa kita pada kali ini dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, nama saya, saya bukan Rasaliyah, memang first time, pertama kali datang ke surau ini, dan syukran jazilan atas jemputan pada saya untuk menyampaikan kuliah subuh pada pagi ini di surau An-Nur. Nama saya Muhammad Yusuf bin Abdullah, Imam Masjid An-Nur Sarjana Utama di sebelah Puncak Alam. Puncak Alam tu tinggi, Sarjana Utama tu rendah sikit. Dan untuk pagi ini saya ditanya sampai pukul berapa? Sampai pukul berapa? Sampai 7 suku. 7.30. 7.30. Lebih kurang sejam. 7.30. Kalau pukul 8 saya buat pukul 8. InsyaAllah. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan biasalah setiap mana tempat mana pun saya pergi atau mana-mana ustaz penceramah pergi, dia akan membicarakan tentang fadilat Ramadan. Sebab apa? Sebab kita nak ingatkan diri orang yang cakap tu, dan juga nak ingatkan diri yang ada di depan saya. Sebab kadang-kadang kita bukan kita tak tahu, kita tahu, tapi kadang kita dilupakan. Kita ingat mengingat antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita selalu baca surah A'la, fadzakir inna fa'ati dzikra. Bagilah peringatan, sekiranya peringatan itu boleh memberi manfaat. Tapi peringatan itu boleh manfaat kepada siapa? Orang yang takutkan Allah. Sebab tu fadzakir inna fa'ati dzikra, saya zakaru may yakhsha. Yang nak ingat tu siapa dah? Yakhsha, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita ambil iktibar, kita ambil pengajaran daripada apa yang disampaikan. Sebab saya bukan nak mengajak, tapi sekadar nak berkongsi ilmu. Nak berkongsi ilmu, apa yang saya ada kita kongsikan bersama insya-Allah. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bila kita sebut saja Ramadan, dia bukanlah seperti mana kita sebut bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir dan seterusnya. Tapi bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang barakah. Sebab itu kita panggil dia Ramadan Al-Mubarak. Satu bulan barakah. Benar, bulan ini adalah penghulu kepada segala bulan, bukan bulan-bulan biasa. Sebab itu dalam bulan ini diletakkan, setengah orang dia panggil sebagai bulan Karnival Ibadah, pesta ibadah. Kalau kita dekat Pulau Pinang, tuan-tuan, setiap tahun ada satu bulan dinamakan Pesta Pulau Pinang. Masa tu meriah, kita pilih meriah, memang meriah sungguh. Macam-macam ada, pampir ada, dia pusing tu ada, tembak bola lah, banding bola lah, macam-macam ada. Tapi dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, sama juga, dia ada pesta dia, pesta ibadah, di mana tak ada dalam bulan-bulan yang lain. Contoh ada tarawih, tuan-tuan tak boleh buat dalam bulan lain. Katakan tertinggal dua kali tarawih tertinggal, nak qada dalam bulan Syawal tak boleh, tuan-tuan. Nak qada dalam bulan lain tak boleh, dalam bulan Ramadan je. Sebab tu puasa Ramadan pun sama. Sebab tu kalau kita tertinggal puasa Ramadan pada bulan Ramadan tahun ini, kita qada daripada bulan yang lain, tak sama dengan puasa kita yang dalam bulan Ramadan tu, tak sama. Sebab tu hadis ada menyebut, Rasulullah pernah menyebut bahawa siapa yang meninggalkan puasa dalam bulan Ramadan tanpa rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dia. Sebab kita boleh tinggal puasa dengan syarat ada keuzuran, kita musafir, kita sakit dan sebagainya. Tapi kita tinggal dengan sengaja tanpa rukhsah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak akan sama puasa yang kita qada itu walaupun kita berpuasa sepanjang tahun. Tak sama, tuan-tuan, dengan satu hari itu yang kita tinggal. Subhanallah, tabarakallah. So kita hati-hati dengan puasa kita. Jangan kita buat puasa ini kita ambil dewa, kita tak kira dah perkara yang batalkan puasa, yang makruh dan sebagainya, kita ambil redah saja, tak boleh. Sebab rugi kita, tuan-tuan. Sebab dalam bulan Ramadan ini ialah pesta ibadah. Sebab tu para salafus soleh dulu, kalau bila
Bukan kata masuk Ramadan, lagi 6 bulan sebelum Ramadan dia dah buat persiapan dah. Lepas tu di Mesir tuan-tuan, bila nak sambut Ramadan, kita tengok macam nak sambut raya. Pasang lampu sana, pasang lampu sini. Kita di sini nak raya pun pasang lampu. Ramadan tak pasang lampu. Malam 27 pun kita pasang apa? Pasang pelita untuk malam 27. Kononnya malaikat gelap nak sampai rumah kita. Bagi cerah sikit. Tapi di Mesir tuan-tuan, dia nak sambut Ramadan tu, hias rumah dia macam mana nak raya. Macam kita nak raya di sini. Hias rumah dia. Sebab apa? Seronok nak sambut Ramadan. Sebab tu nak sambut Ramadan tu ada 3 golongan yang akan sambut Ramadan. Satu golongan seronok yang amat sangat nak sambut Ramadan. Ya Allah, kita berdoa daripada Rajab, kita berdoa lah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita berdoa. Bukan tak berdoa, kita berdoa. Kan? Kemudian bila sampai masuk Ramadan tu, oh seronok dia. Setengah tu sampai buat doa selamat. Buat doa selamat, sambut Ramadan dia. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua ni, dia rasa risau. Alamak, nak kena puasa pula dah. 11 bulan punya makan tuan-tuan, macam-macam masuk, fish and chip masuk, chicken chop masuk, nasi goreng macam-macam. Nasi goreng pun macam-macam nasi goreng. Nasi goreng Pattaya ada, nasi goreng kampung ada, nasi goreng tom yum ada, nasi goreng SA ada. Dia rasa, ya Allah, aku tak boleh nak makan dah. Dia rasa punya macam satu nak mai kat dia tu macam bukit nak timpa dia. Itu golongan yang kedua. Golongan tiga ni baduk ya. Mai tak apa, tak mai pun tak apa. Itu golongan tiga. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan pertama tadi. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i tutup kuliah dia sepanjang bulan Ramadan. Sedangkan kita fikir Imam Malik tutup kuliah hadis dia. Hadis tu wajib kita tahu. Kita kena tahu, belajar. Tapi dia tutup kuliah dia. Sebab apa? Nak tumpukan perhatian kepada bulan Ramadan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala khatam Quran hari biasa, bulan-bulan biasa sebanyak sekali satu hari. Tapi bulan Ramadan 2 kali satu hari. Bermakna sebulan bulan Ramadan dia khatam 60 kali khatam Quran. 60 kali khatam Quran. Sebab apa? Sebab dia pandangkan betapa besarnya Ramadan itu, sampai nanti bila ada di ujung Ramadan nanti ada satu doa dia, minta kita sampai pula ke Ramadan yang akan datang. Sebab bukan semua orang dipilih tuan-tuan. Alhamdulillah kita sekarang dipilih untuk pada Ramadan yang tahun ini. Berapa ramai orang kawan-kawan kita yang Ramadan tahun lepas ada sama-sama kita, tapi sekarang tak ada. Berapa ramai orang yang Ramadan tahun lepas boleh bergelak, berseronok dengan kita, buka puasa sama kita, tetapi bertarawih sama kita, tapi tahun ini tak ada. Tak ada. Kawan saya dah masuk azan maghrib, dah masuk satu Ramadan pun tak sempat nak berpuasa, meninggal. Sebab tu kita alhamdulillah tuan-tuan dipilih. Sebab itulah kalau kita dapat masuk Ramadan ni, kita gunalah peluang ini sebaik mungkin. Sebab satu bulan yang hebat, satu bulan yang penuh dengan ibadah. Sebab apa sahaja perbuatan kita yang kita buat yang tidak melanggar syarak, yang bukan berbentuk maksiat pada Allah SWT, diberi ganjaran walaupun sedikit. Walaupun sikit. Kita beri orang tu minum seteguk air sahaja. Seteguk air saja kita bagi orang tu minum, kita akan dapat minum air daripada telaga Al-Kausar, yang bila kita minum tidak akan dahaga selama-lamanya. Masya Allah, tabarakallah. Apa lagi kita cari tuan-tuan? Kita buat ibadat yang wajib akan digandakan 70 kali ganda. Buat ibadat yang sunat diberikan pahala seperti mana seolah-olah kita buat yang wajib. Nak cari apa lagi? Semuanya ada. Sebab tu kita kena ambil peluang. Sebab masa ni lah kita ambil peluang. Godaan tak ada, semuanya tak ada, syaitan pun dibelenggu. Sebab tu kalau kita lihat dalam satu hadis Rasulullah SAW, di mana hadis ini pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffilat asyayatin. Hadis ini menunjukkan apa? Apabila datangnya Ramadan, akan dibuka pintu-pintu syurga, akan ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Semua syaitan-syaitan dibelenggu. Kalau kita lihat dalam kitab Maqasid As-Saum, yang apa yang dikatakan oleh Imam Syekh Izzuddin Abdul Salam, di mana beliau mengatakan bahawa apa yang dimaksudkan dengan dibukakan pintu-pintu syurga ini ialah disediakan berbagai-bagai
orang kata apa, ibadat yang membolehkan kita untuk masuk, bangun rumah masuk ke dalam syurga. Dan ditutup pintu neraka bermakna kita boleh menghalang segala kemaksiatan yang sebelumnya kadang-kadang orang tu biasa buat. Sebab apa? Syaitan dia belenggu. Syaitan dia belenggu. Memang sepatutnya tak ada isu. Tapi kenapa tuan-tuan kata, ustaz, dia tu sama je setiap bulan, ada syaitan ke tak ada syaitan ke, sama je. Sebab apa? Sebab dia telah dididik selama 11 bulan oleh syaitan. Nafsu dia telah dididik. Maka apa yang berlaku maksiat atas diri dia tu sebab apa? Sebab nafsu dia yang bawa dia, bukan syaitan yang bawa dia. Nafsu dia yang bawa dia ke arah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillah min zalik. Bukan syaitan yang bawa dia, nafsu dia yang bawa. Sebab nafsu dia telah dididik selama 11 bulan, maka dalam 1 bulan itu tak mustahil tuan-tuan. Tak mustahil. Kecuali dengan mujahadah yang diperlukan. Mujahadah daripada dia memang diperlukan, dan mujahadah inilah baru dia boleh. Sebab itu dalam kitab Maqasid As-Sawm ini, Syekh Izzuddin mengatakan bahawa apabila disebutkan sebagai pintu syurga itu dibuka, pintu banyak dibuka, kalau kita tak berebut nak masuk tuan-tuan, kita ada satu manusia yang rugi. Memang kita satu manusia yang rugi. Sebab malaikat Jibril pernah berdoa semasa ketika Rasulullah menaiki mimbar. Hadis ni banyak orang sebarkan, walaupun kadang hadis tu palsu. Hadis yang palsu ni mengatakan bila bila Rasulullah naik mimbar, naik tangga yang pertama, mendoakan siapa yang nak masuk Ramadan tak mohon ampun pada ibu bapa dia, apa semua tu. Yang tu ada hadis palsu tuan-tuan. Hadis yang sahih daripada Jabir bin Abdullah ialah bila Rasulullah sebut semasa dia naik tangga itu, lamma ruqitu darajatul ula, bila aku naik tangga pertama, ini Jibril sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata apa? Syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yurfallah. Celakalah orang yang bila masuk Ramadan tapi dia keluar pada Ramadan tanpa dosa dia diampunkan, wa lam yurfallah. Sedangkan Rasulullah SAW menyebut, ada satu hadis sahih mengatakan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pengampunan, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diampunkan dosa dia yang telah lalu. Itu janji. Rasulullah sebut dah. Tapi bila dia masuk, ada orang yang masuk Ramadan, dia keluar Ramadan tanpa dosa dia diampunkan, maka orang ni kata Jibril celaka. Dan didoakan oleh malaikat Jibril sebagai orang yang celaka. Dan Rasulullah aminkan. Itu hadis yang betul. Hadis yang palsu ni minta ampun ke mak bapak lah. Memang ada pasal mak bapak, tapi hadis yang menyebut syaqiya 'abdun adaka walidayhi au ahaduhuma wa lam yudkhilahu jannah, dan tidak memasukkan dia ke dalam syurga. Dia ada mak ayah dia masih hidup atau salah seorang dia masih hidup, tapi tak boleh menjadikan dia untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada. Tapi bukan yang hadis kata minta ampun pada mak ayah itu tak ada. Dan doa Jibril yang ketiga tu, syaqiya 'abdun dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaik. Dan orang yang celaka ni siapa dia? Orang yang apabila nama kamu disebut di sisinya, nama Rasulullah SAW disebut di sisinya, dia tidak berselawat ke atas engkau, kata Jibril. Maka ketika doa ini diaminkan oleh Rasulullah. Tuan-tuan, yang doakan adalah tak ada maksiat dengan Allah, tak ada dosa dengan Allah, iaitu malaikat Jibril. Dan yang aminkan doa ini ialah orang yang kekasih Allah, maksum, tidak ada dosa dan maksum, dan kasih Allah. Macam mana tuan-tuan doa tu agak-agak? Kalau doa mungkin saja berdoa tuan-tuan dah mengikut lah. Ini malaikat Jibril doa, kemudian Rasulullah yang aminkan. Masya Allah. So kita kena bimbang dengan perkara tersebut. Sebab itu tuan-tuan, kita kena ambil, nak kena ambil fadilat-fadilat yang ada dalam bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan itu dikatakan mulia daripada bulan lain? Sebab dalam Ramadan lah turunnya Al-Quran, dalam Ramadan lah diadakan tarawih, dan dalam Ramadan lah diadakan ada malam Al-Qadar. Maka bulan itu menjadi mulia. Bukan sebab orang kata apa, kalau kita kata oh bulan lain pun mulia sebab ni, tak. Sebab yang kalau kita lihat dalam Al-Quran Karim, Al-Quran diturunkan dalam Ramadan, cuma turun itu secara
Setengah orang kata, Ustaz, Quran tu turun dalam bulan Ramadan. Kan dia turun sikit-sikit kat Rasulullah. Macam mana dia katakan turun pada Ramadan? Sebab Quran ini turun pada tiga peringkat. Peringkat yang pertama daripada Lahul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu secara sekaligus. Turun ke Lahul Mahfuz sekaligus. Peringkat kedua Lahul Mahfuz turun ke Baitul Izzah sekaligus. Daripada Baitul Izzah turun ke langit dunia ni, turun ke dunia. Yang itu yang berperingkat-peringkat mengikut suasana dan juga keadaan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kalau kita katakan dalam Quran sebut bal huwa Quran Majid fi Lauhin Mahfuz. Dalam surah Al-Buruj, kalau tuan-tuan tengok yang last sekali ayat dia, bal huwa Quran Majid, dan Quran itu fi Lauhin Mahfuz, menurun ke Lauhin Mahfuz itu adalah, tapi bila kita tak tahu, hanya Allah yang mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui. Tapi yang turun dalam bulan Ramadan ini ialah apabila kita baca surah Al-Baqarah ayat 145. Selalu bila masuk bulan puasa, imam akan baca surah ini. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Itu dalil yang mengatakan bahawa turun dalam bulan Ramadan. Yang itu turun daripada Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Ini itu yang bulan Ramadan. Sebab itu bulan Ramadan ini tuan-tuan dikatakan sebagai bulan Al-Quran. Sebab itu bila kita nak ambil peluang dalam keadaan pintu syurga dibuka ke semuanya, bukan satu pintu tapi dibuka ke semuanya. Cuma apabila orang yang berpuasa itu masuk, boleh memilih masuk dalam satu pintu yang dikhaskan kepada orang yang berpuasa, itu pintu Ar-Rayyan. Itu tak dapat dinafikan. Tapi semua pintu dibuka. Semua pintu dibuka semasa bulan Ramadan. Apabila iza jaa Ramadan, apabila tibanya Ramadan, semua pintu dibuka. Cuma terpulang pada kita lah. Ada orang dah buka pintu, ditutup balik. Ramai tuan-tuan, pintu dah buka dah, ditutup balik. Pintu neraka dah tutup dah, dia buka balik. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Kalau tak ada benda macam tu tuan-tuan, penuh. Surau akan penuh, masjid akan penuh, semua penuh. Tapi masalahnya ada orang yang pintu syurga tu dah buka, dia tutup balik. Dah pintu neraka tu ditutup, dia buka balik. Berlaku. Sebab itu ada hadis Rasulullah SAW menyebut, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju', rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Maksud dia, berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak dapat apa pun daripada puasa dia. Apa pun daripada puasa dia tak dapat kecuali lapar. Dan berapa ramai orang yang bangun mendirikan malam tapi apa pun tak dapat daripada apa yang dia dirikan malam tersebut kecuali penat. Penat berjaga malam, penat macam-macam lah. Hanya dapat penat saja, tak dapat apa pun daripada yang mulai dia. Tak dapat apa pun. Itu rugilah tuan-tuan. Kita dah puasa tapi apa pun tak dapat. Sebab apa? Sebab kita tak jaga banyak benda. Sebab ulama kata apa, nak puasa-puasalah mata. Bukan sekat puasa menahan diri pada lapar dan dahaga. Bukan sekat puasa kita menahan menghindarkan perkara yang membatalkan puasa. Tapi kita kena puasa mata kita, kena puasa telinga kita, kena puasa hati kita, kena puasa yang paling penting sekali lidah kita. Lidah kita sekarang ni orang jangan pakai lidah dah, orang pakai tangan. Ni benda ni. Banyak banyak orang pakai tangan. Dan berpuasa pun boleh viralkan gambar-gambar yang pelik-pelik, boleh viralkan fitnah, boleh viralkan umpatan-umpatan dan sebagainya. Benda yang tak betul belum diperiksa, belum diselidiki dah disebarkan. Itu selalunya akan menyebabkan puasa kita habis macam tu je. Kita hanya betul-betul menahan lapar dan dahaga. Lain pada tu tak ada dah. Dia rugi kita tuan-tuan. Rugi. Kalau kita buat, kita rugi. Saya rugi, tuan-tuan rugi. So kita hindarkan, cuba hindarkan. Sebab itulah kalau kita lihat satu lagi hadis, walaupun hadis ini dhaif jiddan, hadis ini sangat lemah, tapi kita boleh gunakan, kita boleh amalkan dalam al-fadail, fadail amal boleh. Nah, hadis ini menyebut awal syahr Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Awal bulan Ramadan itu adalah rahmah.
ya. Di pertengahannya adalah pengampunan dan di akhirnya adalah pembebasan daripada api neraka. Kita sekarang ni dah hari yang ke-12, dah berada dalam fasa yang kedua dalam bulan Ramadan. Tapi nak cerita hadis ini hadis yang lemah, sangat lemah, dhaif jiddan, sangat lemah. Tapi bila tak kita amalkan boleh. Sebab apa? Di sepanjang bulan Ramadan itu memang daripada awal sampai akhir tu ada penuh dengan rahmah dia, penuh dengan pengampunan dia, penuh dengan pembebasan dari api neraka dia. Sebab itu dalam bulan Ramadan ini dikenali sebagai bulan Al-Quran, dikenali sebagai bulan taubat, dipanggil sebagai bulan pengampunan, dipanggil sebagai bulan sabar, apa lagi, dipanggil sebagai bulan ibadah, macam-macam. Dalam fadilah, kalau kita lihat fadilah Ramadan itu sendiri macam-macam. Dia boleh dipanggil sebagai bulan Al-Quran sebab diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, kita digalakkan untuk bertadarus lebih dalam bulan Ramadan berbanding dengan bulan yang lain. Saya dekat Jakim kami buat satu sesi tadarus Al-Quran, untuk staf-staf yang bukan agama, staf kerani, kerani, pemandu, saya akan lead tim tu. Kami buat tadarus, habis bulan Ramadan kami sambung lagi tadarus. Dan tadarus yang saya buat tu bukan sekadar bertadarus tapi bertadabbur. Mana baca satu ayat tu, kita terangkan mana dia, kita ceritakan tentang ayat tersebut, kenapa ayat ini turun, apa yang peristiwa berlaku. Sebab dalam Al-Quran tuan-tuan, kalau kita baca Al-Quran sebenarnya lebih seronok daripada kita baca buku cerita. Macam-macam tuan-tuan. Apa yang tak ada? Semua ada. Hatta nak buat, orang kata apa, pernah orang kata apa, satu imam daripada 4 imam ini, pernah disoalkan tentang dalam Quran ni ada tak cara buat sesuatu. Kalau kita kata di sana cerita macam kita kata ni, hang tahu dah Quran ada cerita pasal cara buat roti canai. Orang katanya macam mana cara buat roti canai dalam Al-Quran, memang tak jumpa. Sebab kita lihat satu ayat yang dikhususkan kepada bagaimana kita nak tahu cara buat roti canai. Fas'alu ala zikri, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang ahli dia kalau kamu tak tahu. Nak buat roti canai, tanya orang yang pandai buat roti canai. Nak buat rumah, tanya orang yang pandai buat rumah. Itu cara dia. Bukan kita nak cari cara buat macam ni, memang tak jumpa. Tapi ada ayat yang jom kita buat. Sebab tu dalam Al-Quran dia ada ayat-ayat yang kita panggil sebagai ayat mutasyabihat, dan ada juga ayat-ayat yang dipanggil sebagai ayat hukamat. Ayat yang terang secara direct pun ada, yang di sebaliknya pun ada. Sebab itu tuan-tuan, kita bacalah Al-Quran. Rugi kita tak baca Al-Quran. Sebab Al-Quran ini satu benda yang kita buat tak rugi pun. Kita tak rugi pun. Sebab diturunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan, dan kita ambil sempena bulan Ramadan ini, perbanyakkanlah baca Al-Quran. Sebab setiap huruf kita baca pun bukannya rugi. Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Orang siapa yang baca Al-Quran, membaca satu huruf daripada Al-Quran, baginya adalah satu kebaikan. Maka baginya ada satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu digandakan kepada 10 kebaikan. Kemudian kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lam harfun, wa mimun harfun. Dan aku tidak katakan bahawa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Bermakna bila kita baca alif lam mim ada 3 huruf dan kita dapat 30 kebaikan. So tak rugi. Itu dalam bulan biasa. Apa sahaja dalam bulan Ramadan, dia akan 700 kali. Banyak faedah dia. Yang kita gunakan peluang ini untuk kita baca Al-Quran, bertadarus. Kita bertadarus dan tak rugi pun. Bila kita banyak bertadarus, tambah pula dalam kumpulan-kumpulan yang ramai, lagi hebat tuan-tuan. Sebab ada hadis Rasulullah SAW tentang hikmah ataupun tentang ganjaran yang diberikan kepada orang yang bertadarus dalam rumah Allah ini. Tak kira di sini kita kira macam masjid, macam apa ni, surau ni macam
rumah Allah lah, masjid lah. Nah, kita boleh buat tadarus, ada kumpulan di sini ada kan? Ada kumpulan tadarus, alhamdulillah ya. Tak rugi. Sebab apa kata Rasulullah daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini hadis sahih daripada Al-Bukhari ya, riwayat Al-Bukhari, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nadalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullah fi man indah. Hadis ini sebut apa? Tidak berkumpul satu kaum ataupun satu kumpulan dalam rumah daripada rumah-rumah Allah, bermakna masjid ataupun surau, dan mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan mereka mempelajarinya bainahum, di kalangan mereka, tidak akan berkumpul kecuali illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka, ke atas mereka. Wa ghashiyatuhumul rahmah, dan diselubungi dengan rahmah. Kemudian hafatzhumul malaikah, dan dikerumuni oleh para malaikat. Malaikat mendoakan tuan-tuan, mendoakan. Dalam bulan Ramadan malaikat selalu bertalaqi dengan Rasulullah selalu bertalaqi dengan malaikat Jibril dalam bulan Ramadan. Ulun baca Al-Quran. Kita kenapa tak ambil peluang tersebut? Bacalah. Sebab kita dikerumuni oleh para malaikat. Dan wa zakarahumullah fi man indah. Dan Allah menyebut tentang mereka itu kepada orang yang ada di sampingnya. Bermakna kita tak rugi. Bila kita duduk bertadarus, kita akan dapat ketenangan. Allah Ta'ala akan bagi ketenangan. Allah Ta'ala akan bagi rahmah. Akan bagi rahmah. Sebab kita nak masuk syurga Allah tuan-tuan, bukan dengan ibadat yang kita buat. Kita tak masuk syurga dengan ibadat yang kita buat. Kita syurga masuk, ya Allah, aku banyak ibadat, ya Allah, aku puasa banyak, ya Allah. Masukkan aku syurga. Allah Ta'ala tak masukkan kita syurga Allah dengan ibadat kita, tapi Allah Ta'ala masukkan kita ke syurga Allah dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala masukkan ke syurga dengan rahmat Allah. So kita mohon rahmat Allah. Macam mana dapat rahmat Allah? Daripada ibadat yang kita buat. Mana mungkin kita dapat rahmat tuan-tuan kalau kita ibadat pun kita lara, kalau ibadat pun kita buat cincai. Baik itu kita lihat kenapa kita perlu buat ibadat. Sebab itu tujuan kita diwujudkan, itu tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, aku jadikan untuk beribadat kepada aku. Untuk beribadat tuan-tuan. Telinga kita tuan-tuan dijadikan untuk mendengar. Bangun-bangun pagi telinga kita tak dengar. Apa maksud dia? Telinga kita sakit. Mata kita untuk melihat. Bangun-bangun pagi tengok, tak nampak. Apa maksud dia? Mata kita sakit tuan-tuan. Tapi kalau kita boleh bercakap, tuan-tuan bangun pagi tak boleh bercakap, mana mulut kita sakit. Kalau kita tuan-tuan dijadikan untuk beribadat, tapi kita tak buat ibadat tuan-tuan, bermaksud kita sakit tuan-tuan. Mana kita sakit, kita kena cari ubat dia. Bulan Ramadan tuan-tuan, carilah ubat dia. Waktu kita katakan bulan Ramadan itu sebagai bulan pengampunan. Carilah ubat dia. Bangun malam dan sebagainya. Sebab tu rugi. Dalam bulan Ramadan ni kita rugi. Kalau kita tak baca Quran walaupun sedikit, kita rugi. Apatah kita dianjurkan bertadaruslah. Bukan lama pun. Saya pun kerja juga, nak pergi kerja, keluar kerja pagi, awal pagi juga, bangun 4:30 sama juga. Tapi kita terus sampai pukul 11, insya-Allah sebulan je tuan-tuan. Sebulan je, tak lama mana pun. Tak lama mana pun, sebulan je kita buatlah. Buat rugi benda tu. Sambil bawa motor kita boleh baca Quran, sambil bawa kereta kita boleh baca Quran. Hak mana kita hafal apa tu, bacalah Quran. Bila tadaruslah. Kemudian cuba khatamkan Quran. Sebab teknik nak khatam Quran ni tak rugi. Sebab teknik ni tak susah. Di mana sebelum subuh kita baca 2 muka, selepas subuh baca 2 muka dan 4 muka. Zuhur pun sebelum zuhur baca 2 muka, tak lama pun. Quran ni tuan-tuan, satu muka surah ada berapa baris? Ada berapa baris semua? Ada 15 baris. Ada 15 huruf Quran. Dan setiap
Baris itu ada berapa huruf agak-agak? Lebih kurang 40 ke 45 huruf. So tuan-tuan baca tu tengok berapa banyak kita dapat pahala dia. Satu huruf dapat 10 kebaikan. Banyak. Dan nak baca 15 baris tu agak-agak sampai setengah jam tak? Tak sampai, berapa minit je. Kita mangkit sok, sini panggil mangkit sahur. Kita mangkit sok pukul 4.30. Tak bini nak masak, boleh tak kita baca 2 muka? Saya nak baca 4 muka pun boleh. Berapa minit je 4 muka tu. Lepas tu balik subuh, bukan ada berapa macam hari ni satu, tak berapa, lepas dengar kuliah subuh kita duduk belakang baca 2 muka ataupun 4 muka. Yang paling banyak boleh baca masa hari Sabtu Ahad lah. Buatlah. So kalau kita baca sebelum subuh 2 muka, selepas subuh 2 muka, 4 muka. Ada 5 waktu semayang, 4 ke 5 20 muka surat. 20 muka surat satu juzuk. Cukup sebulan 30 hari kita khatam satu Quran. Kalau kita baca seorang tuan-tuan. Tak susah mana pun. Kita cuma baca 2 muka sebelum semayang. Okeylah. Oh ustaz, saya tak boleh ustaz. Saya baca Quran mangkak-mangkak. Saya baca Quran tak pandai mangkak-mangkak. Tak ada masalah. Malah orang yang baca mangkak-mangkak ni lebih banyak pahala dia dapat. Lagi banyak pahala dapat. Sebab ada satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah. Di mana Rasulullah sebut apa? Hadis riwayat Muslim, Rasulullah sebut al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran ni dia bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa 'alai syaq lahu ajran. Orang yang baca Quran wa yatata'u fihi ni maksud dia bangkak-angkak, tersangkut-sangkut, bangkak-angkak, tersangkut-sangkut. Wa 'alaihi syaqqun, dan dia merasa kesukaran bagi dia, rasa susah, susahnya nak sebut, susah nak baca. Lahu ajran, bagi dia dua pahala. Satu pahala dia baca Quran, satu lagi pahala usaha dia untuk membaca Al-Quran. Apa nak cakap tuan-tuan? So tak ada isu, dia tak boleh nak beri alasan kata, ya Allah ustaz, saya tak boleh, saya baca Quran pun mangkak-mangkak. Tak apa, sebab tu nama tadarus. Tadarus ni daripada perkataan darasa. Orang ni baca salah, orang ni tegur. Baca salah, tegur. Baca salah, tegur. Cukup sebulan akan pandai dia baca Quran. Contoh di masjid saya sendirilah. Ada seorang tu dia baca memang tajwid dia lintang pukang. Yang panjang pendek, pendek panjang. Dengung pun tak ada. Tak apalah, walaupun dia kita tegur, alhamdulillah dia mai setiap malam. Setengah orang bila tegur, aku malas nak pergi. Ustaz usut tegur ya. Malah nak pergi, ustaz tegur ya. Nanyalah. Pergilah kita. Sedangkan Rasulullah sebut apa? Wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi. Orang yang baca Quran mangkak-mangkak. Wa huwa 'alaihi syaqqun, dan bagi dia satu rasa satu, ya Allah susahnya kesukaran. Lahu ajran. Dapat 2 pahala. Kenapa kita tak nak ambil syahadat tersebut? Kenapa kita tak ambil apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Taala tak pernah mungkin janji kita tuan-tuan. So kita boleh buat. Mangkak-mangkak pun tak apa, buatlah. Tak rugi. Yang rugi tak buat. Itu yang kita rugi. Mangkak-mangkak tak apa. Sebab tu gunanya tadarus. Orang ni boleh tegur, ni boleh tegur. Saya pun kadang baca salah. Baca salah. Oh tak, ustaz, tu baris atas kan baris bawah. Kadang-kadang baris terbaca salah, kan? Itu guna tadarus. So bertadaruslah, sebab itu adalah peluang untuk kita meraih sebanyak-banyak pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita jadikan Al-Quran itu sebagai bacaan rutin setiap hari dalam bulan Ramadan. Dan habis Ramadan buat, sambung lagi, tak rugi. Sebab tu di Jakim saya buat habis ni sampai sekarang ni pun orang kata apa, walaupun tak habis, tak khatam Quran, sebab bila ramai yang tak boleh baca, kita nak tadabbur lagi, sediakan jadi buat pula waktu berjabat, diberi kebenaran oleh pengarah hanya daripada pukul 8.30 pagi hingga pukul 9 pagi, setengah jam. So tak habislah di pejabat tu. Yang habis di masjid tak ada masalah lah, tapi di pejabat kita buat. So insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita buat itu diberi ganjaran oleh Allah SWT dengan, saya sebut tadi lah, satu huruf 10 kebaikan. Di bulan Ramadan digandakan berlipat-lipat kali ganda. So tak rugi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Jadi gunakanlah masa ini. Dan selain pada bulan Ramadan, dikatakan juga bulan Ramadan ini sebagai bulan pengampunan. Berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Orang siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan dosa yang telah lalu. Dan satu lagi, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang mendirikan Ramadan, mendirikan salat, tarawih dan sebagainya, dan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan sama juga ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dan diampunkan banyak. Ghufira lahu, diampunkan baginya ma taqaddama min dhanbihi, semua dosa-dosa yang telah lalu. So kita buatlah, kita puasa dengan penuh keimanan. Sebab tu antara doa yang kita dianjurkan baca, tuan-tuan. Selalu kita dengar doa ini di Masjidil Haram, selalu dibaca. Allahumma ahilla alaina syahr Ramadan bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalal wal ikram. Allahumma inna fihi ala as-siyam wal qiyam. Allahumma ij'alna mimman yasumuhu wa yaqumuhu imanan wa ihtisaban. Allahumma ij'alna mimman yasumuhu wa yaqumuhu imanan wa ihtisaban. Ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan ataupun kalangan orang yang mendirikan puasa dan mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan daripada Allah, mengharapkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang dianjurkan kita baca antaranya. Selain daripada kita baca doa-doa yang lainlah. Selain daripada doa khusus yang kita baca, sebagaimana Sayyidatina Aisyah bertanya Rasulullah, bila kita dapat malam Al-Qadar, apa doa yang patut kita baca? Rasul sebut apa? Allahum, selalu kita baca tarawih, Allahumma innaka afuun karim. Tapi dalam hadis tu tak sebut karim, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dalam hadis Rasulullah tu sebut, Rasulullah suruh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bukan yang kali itu kita yang tambah, itu kita tambah. Dan riwayat menyebut Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita tambah Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kita tambah. Tapi tak salah, tuan-tuan, tak salah. Tak salah. Tapi itu doa yang dianjurkan Rasulullah untuk baca sepanjang bulan Ramadan. Kita tak tahu bila kita dapat malam Al-Qadar. Kita tak tahu. Sebab tu dalam hadis Rasulullah sebut taharrau. Taharrau ni maksudnya carilah. Dia tak suruh tunggu. Tunggulah malam Al-Qadar, tak. Taharrau lailatul qadr. Carilah malam Al-Qadar. Dan 10 malam terakhir itu. So carilah malam 10 terakhir yang ganjil. Sebetulnya fil witri yang ganjil daripada 10 malam terakhir Ramadan. Daripada Ramadan. So dia suruh cari. So bila kita baca doa-doa yang macam ni lah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, patu Allahumma ja'alna mimman yasumu wa yaqumu imanan wa ihtisaba. Kita baca. Tu kita minta. Sebab tu doa-doa khusus yang dianjurkan baca dalam bulan Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan. Allah selamatkanlah kami ni bagi bulan Ramadan. Wa sallimhu lana, dan selamatkan Ramadan bagi kami. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan selamatkanlah semuanya kami ini dengan amalan yang diterima. Doa lah. Sebab itu yang dianjurkan. Sebab ini yang dikatakan karnival ibadah. Kita sebut mula-mula tadi. Sebab tu dikatakan malam pengampunan. Berdoa lah. Sebab Allah Ta'ala tertangkit. Berapa banyak kita doa pun Allah Ta'ala tak akan jemu orang lain. Kita minta A, minta B, minta C. Kita ni melampau. Minta 1, nak 2, minta bagi 2, nak 3, minta 3, nak 4. Allah Ta'ala tak ada, tuan-tuan. Allah Ta'ala bukan kita. Bukan macam kita. Allah Ta'ala minta lah banyak mana. Allah Ta'ala lebih suka kita minta apa tak lagi pada sepertiga malam yang terakhir. Bagilah Allah suka. Minta je lah. Sebab doa tu berdoa je lah. Allahumma ja'alna
min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikan kami daripada kalangan orang yang Allah Taala padam nama dia daripada masuk api neraka. Doa lah. Banyak doa. Kalau tuan-tuan tengok apa ni ustaz-ustaz ceramah, kadang-kadang dia bagi macam-macam doa untuk kita. Sebab ini kita nak ambil peluang sungguh-sungguh dalam Ramadan. Ini je peluang dia. Kita tak tahu Ramadan akan datang, kita jumpa tak jumpa. Sebab doa dalam Ramadan ini, apatah lagi selalu yang orang tinggal masa mana? Doa semasa kita nak sebelum berbuka tu. 10 minit sebelum berbuka tu nak doa tu. Ramai orang tinggal. Orang doa tu masa mana? Dah dengar azan. Allahumma lakasumna, kalau ramai-ramai lah, ataupun Allahumma lakasumtu. Itu yang orang selalu baca. Tapi 10 minit sebelum berbuka, jarang orang berdoa. Jarang. Sebab apa? Sama dia tak tahu ataupun dia lupa. Dia duduk depan makan dah ni, depan hidang dah duduk dah, nak tunggu dengar azan je, nak baca doa buka untuk berbuka. Rugilah. Tak kisah depan makan ke depan mana ke, tapi kita berdoa lah 10 minit ataupun 5 minit sebelum buka. Itulah doa yang paling mustajab. Doa lah masa tu, nak minta Allah lembutkan hati anak kita yang keras ke, nak minta Allah Ta'ala lembutkan hati kita, susah nak mengkip malam dan sebagainya, susah nak buat sedekah dan sebagainya. Sebab sedekah dalam bulan puasa ni tuan-tuan, kalau Rasulullah dia amat pemurah, tapi dalam bulan puasa dia lebih pemurah daripada bulan-bulan yang lain. Dan bulan puasa ni seperti angin lalu lah. Kita tuan-tuan bila lalu tabung, aku nak tabuh. Rasulullah tak, dalam bulan Ramadan dia terus bagi je, sebab rugi. Apatah lagi bagi orang berbuka puasa, bagi makan, lagilah banyak pahala-pahala dia. Segunakan ini untuk jadi musabab dosa-dosa kita diampunkan. Sebab namanya malam pengampunan. Sebab tu kita nak buat maksiat pun kita akan terhindar daripada puasa kita. Sebab Rasulullah sebut dah puasa itu sebagai perisai untuk kita. Bukan saja kita puasa. Dah sebut dah. As-siyamu junnah. Allah Taala sebut dah dalam hadis Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah, di mana Rasulullah sebut apa? As-siyamu junnah fala yarfus wala yajhal. Puasa itu adalah perisai, dan jangan kamu berkata lucah, jangan berkata kotor, dan jangan kamu melakukan perkara-perkara orang jahil buat. Ataupun kita, kalau kamu saya kata, jangan buat kerja bodoh lah. Wala yarfus wala yajhal. Jangan kamu berkata rafas ni, rafas dalam bahasa Arab ni maksud dia kata-kata, tapi kata-kata yang berbentuk lucah, dan juga kata-kata kotor. Kita hindarkanlah bulan puasa ni. Apatah lagi kita duk viral pula kat orang. Kita tak kata, ustaz saya tak kata pun saya viral ya, tangan dia saya type je, saya tak kata pun. Memanglah tak kata, tapi yang berkata tu tangan kita. Kita duk type send kat orang, maki hamun orang dan sebagainya. Lepas tu Rasulullah sambung lagi hadis ini, wa imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun maratain. Kalau ada orang yang nak bergaduh dengan kita, ada orang yang maki hamun kita, katakan aku berpuasa sebanyak dua kali. Itu hadis. Itu yang katakan perisai. Sebab tu bila kata puasa itu sebagai perisai, jadikan betul-betul puasa itu sebagai perisai untuk kita dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita perisai kepada kita. Tapi berapa ramai yang boleh jadikan puasa sebagai perisai? Tetap badul, maki hamun tetap maki hamun. Tak payah banyaklah tuan-tuan. Kita bawa kereta cukuplah. Bawa kereta ada seorang cilok, potong depan. Keluar tak maki hamun tuan-tuan? Keluar. Akan keluar. Jangan kata tuan-tuan saya bukan kadang terkeluar. Tak boleh nak kontrol dah. Kita nak cepat, dia bagus, dia potong cuk masuk. Allah, mana kata binawi sungguh macam-macam keluar. Perkataan. Mangkuk ayun tak ayun semua keluar. Padahal itu nak tengok kita sabar tak sabar. Sebab tu Ramadan juga dikatakan bulan kesabaran. Nak kita sabar tak sabar. Itu dah keluarlah perkataan macam-macam. Sedangkan Rasulullah sebut la yarfus wala yajhan. Jangan kamu berkata kotor dan jangan
Kamu buat perkara-perkara bodoh. Perkara bodoh ni yang benda yang tak patut buat kita buat dalam bulan puasa ni. Ya? Itu janganlah kita buat. Dan kalau orang ajak kita qatalahu wa imrun qatalahu aw syatamahu, kalau orang nak ajak kita bergaduh, orang nak ajak orang maki hamun kita, katalah kita kata macam-macam, kita sabar dah. Sebut kata aku puasa dah. Kita duduk dalam satu bulan dengar orang 24, tinggallah. Jangan duduk kat situ. Aku puasa dah, jalan. Jadi masalah, sebab tu saya kata dia puasa bukan sekat puasa menahan lapar dan dahaga, tapi kita puasa mata kita puasa telinga kita puasa lidah kita, puasa tangan kita dan sebagainya. Jadi kita buat, kita akan jadi perisai. Automatik akan dipisai. Yang tak dipisai kalau kita puasa hanya semata-mata menahan lapar dan dahaga, tapi mata kita tak puasa, telinga kita tak puasa, tangan kita tak puasa, mulut kita apatah lagi tak puasa. Lagi dah tak akan jadi perisai apa-apa pun tuan-tuan. Sebab itu Rasulullah sebut rabbas shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Satu lagi hadis menyebut rabbas shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa atash. Berapa ramai yang berpuasa tapi tak dapat apa pun daripada puasa dia kecuali lapar dan dahaga. Dan itu yang kita tak nak. Itu yang kita tak nak. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan dalam bulan puasa ini tuan-tuan, satu benda yang cukup patutnya kita ambil peluang, iaitu qiyamul lail. Qiyamul lail di bulan Ramadan dikira daripada kita buat tarawih lagi. Kalau bulan-bulan biasa tuan-tuan, kita kena bangun 1/3 malam, tidur asar, lepas tu kita bangkit 1/3 malam tu kita qiyamul lail. Tapi dalam bulan Ramadan ni special Allah Taala bagi kat kita. Special Allah bagi kita. Sebab tu dalam satu hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari, hadis ini dia akan oleh riwayat At-Tirmizi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif. Yansarif maksudnya sungguhnya siapa-siapa yang mendirikan solat, maksudnya solat tarawih lah bersama imam, ma'al imam, hatta yansarif maksudnya sehingga selesai imam. Kalau kita sini package dia selesai imam masa mana? Selesai witir. Package kita selesai witir. Kutibalahu qiyamul lail. Ataupun kutibalahu qiyamul lailah. Maka dituliskan baginya ganjaran seolah dia beribadat sepanjang malam. Masya-Allah tuan-tuan, rugi. Batu kadang-kadang sini ada tazkirah lepas tarawih. Ada tazkirah tak? Ada. Selalu kita tengok macam mana tuan-tuan. Lepas tarawih 8 rakaat, tazkirah pun tak dengar dah. Orang terus balik, dia tak witir bersama dengan imam selepas tazkirah. Rugilah. Dia tak tunggu. Sedangkan hadis disebut innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Ditulis baginya pahala ataupun ganjaran seolah-olah dia melaksanakan ibadat sepanjang malam. Dah dikira qiyamul lail. Daripada tarawih lagi dah dikira sebagai qiyamul lail. Dah siap buat witir. Kita bangun sahur hanya buat tahajud, kita buat solat hajat, kita buat solat sunat taubat. Orang rumah kita masaklah. Kita yang makin awal ni nak betul rumah. Selain itu kita boleh buat sunat-sunat ini. Ini peluang tuan-tuan. Hari lain, pagi lain ada kita mangkit pukul 4.30. Tak ada tuan-tuan. Kita mangkit pukul 5.30. Mandi nak siap pergi sembahyang subuh dekat surau ataupun masjid. Hari bulan puasa je kita boleh mangkit pukul 4.30. Automatik dia akan mangkit 4.30. Kunci jam tak kunci jam, automatik akan mangkit. Tuan-tuan jangan risaulah. Automatik. Sebab minda kita dah set dah. Oh ni bulan puasa, aku kena mangkit awal untuk makan sahur. Tak makan sahur nanti pedih perut dan sebagainya. Kita dah set dah minda kita. Kita dah set dah. Memang siapa pun akan set. Sebab itu tuan-tuan, bila kita dah set macam tu, kita mangkit, rugilah. Kalau kita mangkit, dahlah sahur itu barakah. Dahlah sahur itu barakah ada dalam dia. Tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Semua dah sebut dah.
bersahurlah kamu, maka sungguhnya dalam sahur itu ada barakah. So rugi kalau kita terjaga lambat, kita jaga lagi 2 minit masuk subuh. Dah lambat dah, tak payahlah sahur. Rugi tuan-tuan. Ambil minum seteguk air. Walaupun seteguk air yang kita minum itu dah ada barakah dia. Dah dikira sebagai bersahur. Walaupun seteguk air. Kita sempat tegur seteguk air, kemudian dengar azan. Alhamdulillah kita dah ada sahur. Tapi kalau kita bangun lagi awal lagi bagus. Kita buat solat sunat tahajud 2 rakaat, kita buat solat taubat, sunat taubat 2 rakaat, kita buat solat sunat hajat. Masa itulah kita nak berdoa, nak minta kepada Allah, ya Allah, bagi aku kekuatan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang berpuasa penuh keimanan, penuh pengharapan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang dipadamkan namanya daripada masuk neraka. Sebab setiap malam Allah Taala akan padam nama yang akan masuk neraka. Setiap malam. Gunalah peluang ini. Doalah, rugi kalau kita tak berdoa. Ya Allah sallallahu alaihi Muhammad wa ala Muhammad. Dan akhir sekali, sebelum saya tutupkan perkongsian ilmu ini, kita dikurniakan malam Al-Qadar. Dalam bulan Ramadan juga, Ramadan dipanggil sebagai bulan Al-Qadar, digunakan bulan Al-Qadar. Maka carilah malam Al-Qadar ini, sebab daripada Sayyidina Aisyah, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah sebut apa? Tahara lailatul qadr fil witr min al-ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar. Sebab tu satu lagi doa yang dianjur kita baca setiap malam selepas witir ataupun selepas isyak, setiap mana-mana solat lah. Setiap solat kita sembahyang, kita berdoalah, Allahumma rzuqna Lailatul Qadr. Ya Allah, rezekikan aku dengan malam Al-Qadar. Doalah, tak rugi tuan-tuan. Nak sebut sikitnya, tak banyak pun. Bukannya luar pun, bukan nak kena bayar RM10. Bukan nak kena ambil masa setengah jam, tak. Sikitnya, Allahumma rzuqna Lailatul Qadr. Ya Allah, rezekikan kepada kami malam Al-Qadar. Itu je. So 3 doa saya sebut tadi. Satu, Allahumma ja'alna mimman yasumuhu wa yaqumu imanan wa ihtisaban. Satu lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan satu lagi, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Mana 4. Satu lagi doa yang kita minta, Allahumma rzuqna Lailatul Qadr. Ya Allah, rezekikan aku malam Al-Qadar. Doalah. Sambil kita bawa kereta, doa. Baru mula kita tak cakap hawa biru. Sebab sentiasa berdoa, sentiasa berzikir. Sebab tu tuan-tuan, kalau bulan biasa, hari biasa kalau kita naik motor ke, naik kereta ke, kita buat 100 kali istighfar. Kita 10 kali istighfar, kemudian selawat ke atas Nabi Muhammad SAW 100 kali, kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Sebab tu selalu saya bawa benda ni. Kalau kita betul tak feel like ada orang call ke apa, kita boleh tahu berapa dah kita dah zikir. Selalu kita bawa benda ni. Kita buat pagi 100, malam 100. Istighfar 100 kali, selawat Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Orang kata ustaz tak sebut wa ashabihi pun wa alihi wa sallim, ya. Kenapa sebut ashabi? Ustaz Syiah ke? Tak, bukan, kita tak sebut sahabat. Dalam selawat ini dipanggil sebagai selawat 80. Kalau siapa yang pernah dengar selawat 80, selawat dia sekali selawat diberikan ganjaran 80 tahun. Hadis ini selawat ini dia alihi wasallim, di mana alihi ini kita sabitkan kepada semua ahli keluarga Rasulullah yang termasuk sahabat dan kita ini adalah keluarga Rasulullah, sahabat termasuk semua sekali. Sebab tu kita hanya sebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Sebab kita rangkumkan dengan sahabat-sahabat yang kita sebut. Kita sebut ashabihi, kita tak termasuk tuan-tuan. Kita siapa? Kita bukan sahabat.
Kita tak tahu pakai tabiat, tak tahu. Tabi'in, tabi'in. Kita pakai tabiat, kita tak tahu. Tapi kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Maka kita rangkumkan alihi itu adalah sahabat kita semua sekali dalam keluarga Rasulullah. Kita buat 100 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. So selain daripada sebagai pendinding untuk kita juga akan terhindar daripada nak cakap aku biru sampai ke pejabat. Selalu saya baca daripada rumah sampai pejabat ngam-ngam je habis 300 itu. So tak rugi. So kita buatlah sebab benda tu. Jadi kita carilah malam Al-Qadar ini. Carilah taharrau lailatul qadar. Carilah malam Al-Qadar. Bukan kita tunggu malam Al-Qadar. Buka tingkap tengok, oh pokok tak sujud lagi. Buka pula tingkap, oh pokok tak sujud lagi. Memang tak akan dapatlah tuan-tuan. Nak tunggu pokok sujud memang tak dapatlah malam Al-Qadar. Tapi kita kena cari. Macam nak cari? Tarawih janganlah miss. Kalau kita tak miss tarawih, confirm kita akan dapat malam Al-Qadar. Confirm kita akan dapat malam Al-Qadar. Jangan miss tarawih, jangan miss witir. Kita orang kata apa, bila kita buat benda tu memang kita tak akan miss. Yang miss ni kalau orang yang miss tarawih, miss malam Al-Qadar, apa ni tu witir akan miss lah malam Al-Qadar. Jangan risaulah tuan-tuan. So kita carilah. Dan saya tutup dengan satu hadis Rasulullah SAW. An-Nabi SAW raqal mimbar falamma raqadatul ula qala amin, summa raqas thaniyah faqala amin, summa raqas thalithah faqala amin. Faqalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, sami'na taqul amin salasa marrat. Kami mendengar engkau menyebut amin sebanyak 3 kali. Qala lamma raqitu darajatul ula ja'ani Jibril faqala syaqi 'abdun adaka Ramadan fansakhala minhu wa lam yughfar lah faqultu amin. Thumma qala syaqi 'abdun adaka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah faqultu amin. Thumma qala syaqi 'abdun dzukirta 'indahu falam yusalli 'alayk faqultu amin. Maksud hadis ini ialah ketika mana Rasulullah SAW menaiki mimbar, dan ketika menaiki falamma raqad darajatul ula, semasa Rasulullah menaiki tangga yang pertama, tangga mimbar yang pertama, qala amin, Rasulullah sebut amin. Kemudian summa raqas thaniyah, kemudian dia naik anak tangga yang kedua, Rasulullah kata amin lagi. Yang ketiga kata amin lagi. So sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau berkata sami'na kataqul amin salasa marrat, menyebut amin sebanyak tiga kali. So apa kata Rasulullah semasa dia naik pertama, ja'ani Jibril faqala, datang Jibril dan berkata syaqi 'abdun, celakalah manusia itu ataupun hamba itu, adaka Ramadan fansahlahu minhu wa lam yughfar lah. Dia masuki Ramadan dan keluar dari Ramadan tanpa dosa dah diampunkan. Rasulullah sebut amin. Itu yang pertama. Jadi kita dalam Ramadan ini tuan-tuan, gunalah peluang ini. Jangan sampai kita habis Ramadan, kita keluar Ramadan, kita tak diampunkan dosa kita. Sedangkan Rasulullah sebut siapa yang puasa diampunkan dosa, tapi kita tidak diampunkan. Mesti ada something wrong somewhere. Kita jagalah. Dan yang keduanya, summa qala syaqi 'abdun adaka walidayhi aw adahuma falam yudkhilahu jannah, dan celakalah bagi orang yang ada dua ibu bapa, ataupun salah seorang daripadanya masih hidup tapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam syurga. Maksud dia derhaka pada mak ayah dia. Dia tak jaga hati mak ayah dia. Kita kena ingat, ridallah fi ridal walidain wa sakhatallah fi sakhatal walidain. Redha Allah terletak dalam redha mak ayah, dan kemurkaan Allah tetap pada kemurkaan mak ayah. Sebab tu tuan-tuan, saya pernah nikahkan pengantin. Saya juga ada juru nikah. Saya pernah nikahkan pengantin. Wali tak nak jadi wali sebab tak suka kepada lelaki ini. Sebab lelaki ini dia pemabuk dan sebagainya. Tak suka. Anak dia nak kahwin juga. Anak dia kata kepada ayah dia, nak kahwin juga sebab nanti kahwin dia akan bentuk suami dia.
dia akan berubah. Bapa dia kata tak nak, mana ada mak ayah tak redha. Sampai masa hari pernikahan tu mak dia tak mai. Yang mai ayah dia. Jadi wali terpaksa. Sebab kalau dia tak nak jadi wali, anak dia nak pergi ke mahkamah, maka mahkamah akan isyaratkan bapa ni sebagai wali adl. Wali adl ni wali enggan. Maka dia tak layak lagi nak nikahkan anak perempuan dia. Jadi dia pun setuju, kita tak apa ustaz, saya jadi wali, tapi saya nikah, lepas nikah saya akan balik. Apa jadi tuan-tuan? Bila tak ada redha ni tuan-tuan, bernikah pada bulan 8, bercerai dalam bulan 2, tak sampai setahun pun tuan-tuan usia perkahwinan. Bila yang si suami ini bergaduh dengan isteri dia, dia keluar rumah mabuk, beli kasbah mabuk. Resit beli kasbah tu letak atas meja. Jadi isteri dia snap gambar tu hantar dekat saya. Saya pun panggil dia orang buat kaunseling. Panggil, kenapa kamu buat macam ni mabuk? Bukan salah saya ustaz, bini saya tanggung dosa saya. Senang je cakap. Bini saya tanggung dosa saya. Mabuk tu bukan bini suruh pergi mabuk, dia yang pergi mabuk, dia suruh bini tanggung dosa dia. Banyak cantik. Dalam Quran pun Allah sebut, kita tak tanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita tanggung dosa orang lain kecuali dosa yang kita usahakan sendiri. Sebab apa? Antaranya saya boleh kaitkan dengan tak ada redanya mak ayah. Itu bab kahwin tuan-tuan. Apalagi bab lain. Memang dia bayar cemerlang kat universiti, keluar kerja hebat, kerja doktor, kerja engineer, kerja dan sebagainya, tapi tanpa reda mak ayah, barakah takkan ada dalam rezeki dia. Barakah takkan ada. Apa barakah tuan-tuan? Bertambah-tambahnya kebaikan. Kalau gaji dia banyak ni, akan bertambah-tambahlah rezeki dalam gaji dia. Itu ada barakah. Kita nak barakah. Walaupun kita ada RM1, tapi ada barakah. Dengan kita ada RM1,000 tapi tanpa barakah, baik ada RM1. Itu lebih penting. Sebab kita hidup di dunia bukan nak menentang langit. Kita akan pergi ke akhirat besok. Dengan barakah itu akan menjamin keadaan kita macam mana dekat pada mahsyar besok. Bukan dengan gaji tinggi kita, dengan pangkat tinggi kita, dengan bini cantik kita, dengan suami handsome kita. Tak. Dengan barakah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. So kena minta. So jagalah mak ayah ni. Sebab ada setengah mak ayah mai jumpa saya, ustaz anak saya macam ni, suka terketing saya, suka ini saya. Sedangkan uffin, kata pun tak boleh cakap pada mak. Apatah lagi dengan orang kata apa tadi cakap yang aku biru. Cakap pun tak boleh. Tu nak kena jaga. Dan yang ketiganya, summa qala syaqi abdun dzukirta indahu falam yusalli alaik. Dan orang yang disebut nama engkau wahai Muhammad di sisinya, dia tidak berselawat ke atas engkau. Lepas tu tuan-tuan, bila saya sebut Rasulullah, tuan-tuan sebutlah sallallahu alaihi wasallam. Kat mana-mana pun orang sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita akan jadi orang yang celaka. Jadi mudah-mudahan kita jangan jadi kata salafus soleh, jangan jadi kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kita sebagai hamba Allah yang rabbani. Jangan jadi hamba Ramadan. Jadi hamba Ramadan ni macam mana tuan-tuan? Badan Ramadan dia pulun ibadah bagian arak. Habis Ramadan sunyi sepi. Bila mai Ramadan nanti akan datang baru pulun pula. Lepas tu sunyi sepi. Tapi kita istiqamahlah. Kita terus baca Quran. Teruskan baca Quran walaupun bukan dalam Ramadan. Jadi mudah-mudahan memberi manfaat kepada saya dan juga tuan-tuan perempuan sekalian yang hadir, untuk kita sama-sama jadikan ibadah puasa kita ibadah yang terbaik pada tahun ini, melebihi atau yang telah lalu. Dan saya mohon ampun dan maaf saya terpaksa terkasar puasa selesai menyampaikan perkongsian ilmu ini, kerana yang baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kelemahan itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku naqni hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Dan kita tutup tasbih kifarah dengan tasbih kifarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقي ولا مطردا ولا محروما. اللهم حل علينا شهر رمضان بالامن والايمان والسلامه والاسلام والتوفيق ما تحب وترضى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه ايمانا واحتسابا. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلم منه منا متقبلا. اللهم اجعل شهر العز للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل شهرا للنصر والتمجيد للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من متقائك من النار. اللهم إنا ذكرك وشكر حسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله.